أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله الذي جعل القرآن مصدر للإنسان ومرجع للأكوان، ونحمده سبحانه وتعالى لأنه قد جعلنا من أمة سيد الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى لأنه قد جمعنا وإياكم في هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة بمثل هذا المجلس. اللهم املأ قلوبنا معرفتك ومحبتك ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بعثنا معه في يوم القيامة. اللهم اجعلنا من المرافقين له لدخول الجنة. اللهم اجعلنا من المحبين ومن المحبوب عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kemuliaan kepada kita, satu kemuliaan yang sangat besar, yaitu memuliakan kita duduk di dalam satu majlis mengingati kekasihnya, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, Allah memberikan juga peluang kepada kita yang masih berselawat di akhir zaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itulah Allah Subhanahu wa taala Allah akan melimpahkan rahmat. Kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membuat sesuatu Allah turunkan rahmat. Satu saja amalan yang Allah kata aku turunkan lebih daripada satu, iaitu apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah 10 selawat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya nak bersama-sama tuan-tuan memperjelaskan, kerana kita ada mendengar, ada yang mengatakan bahawa kita perlukan akidah terlebih dahulu. Beribu kali pun kita berselawat, tetapi kalau akidah kita tidak betul, maka tidak berguna selawat kita. Ada yang berkata juga jangan lebih-lebih memuji dan memuja sampai memuja Rasulullah SAW. Pertama, kita kesian pada orang yang bercakap demikian, kerana dia tidak memahami apakah maksud akidah yang sebenar. Maka malam ini kita mendengar, menjelaskan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, apabila kita menyebut akidah, apakah maksud akidah? Bila kita sebut akidah, dia datang daripada kalimah, iaitu yang membawa maksud simpulan uqdah, iaitu yang mempunyai, yang mengikat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengikat sesuatu kepada Allah. Apabila kita kata Allah itu satu, maka perlu sesuatu untuk mengikatkan kita kepada Allah itu satu. Apabila kita kata Allah itu maha mendengar, bagaimana kita nak mengikat diri kita kepada Allah yang maha mendengar? Apabila kita Allah menyebut Allah maha melihat, bagaimana mengikat diri kita kepada Allah yang maha melihat? Ramainya manusia di zaman sekarang ini, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengikat dan tidak tahu bagaimana mengikat dirinya kepada Allah dan sifat-sifatnya. Karena itu mereka lalai dan akhirnya mereka melakukan kemungkaran. Maka ikatan yang paling besar mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prinsip akidah. Dan cinta Rasulullah bukan pilihan, tetapi wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana law kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah. Allah menyebutkan, katakanlah, kalau sekiranya bapa-bapa kamu, ibu bapa kamu, kalau sekiranya anak-anak kamu, kalau sekiranya isteri-isteri kamu, kalau sekiranya harta yang kamu kumpulkan, kalau sekiranya perniagaan yang kamu takut kerugiannya, lebih kamu suka daripada Allah, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan mencintai jihad di jalan Allah, fatarabbasu. Allah kata apa? Fatarabbasu, maka tunggu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka jaga sehingga datanglah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sifatkan mereka-mereka yang melebihkan kecintaan mereka pada apa yang saya sebutkan tadi. Apa yang Allah sebutkan itu lebih daripada Allah dan Rasulnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dengan kalimah fasik. Karena itu Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menyebutkan di dalam kitabnya bahawa ini dalil yang paling menunjukkan tentang kewajibannya mencintai Rasulullah SAW. Kalau sekiranya ada yang mengatakan, yalah Ustaz, tapi kita kena dahulukan Allah, yang ini dia tidak faham. Memang Allah yang terdahulu, Allah yang pertama. Tapi bagaimana kamu nak menjadikan Allah yang pertama? Mesti melalui Rasulullah SAW. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, qala Rasulullah SAW, man ahabbani ahabbahu ahabballah. Siapa yang kasih aku, maka dia sebenarnya kasih Allah. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Maka siapa taat aku, maka dia taat Allah. Nak cakap apa lagi? Adakah kita melampau-melampau cintai Rasulullah SAW? Ini jalan kita untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wal Muslim wal Bukhari. Boleh rujuk di dalam kitab-kitab demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, bersumpah dengan, aku bersumpah dengan nyawaku di tangannya, yaitu aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum. Iman ini bab akidah. Iman dalam bab akidah. Kan itu disebut arkanul iman, yaitu bab akidah. Nabi melafazkan dengan lafaz akidah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, tidak beriman di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni jadi yang paling dicintai kepadanya, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wa nasi ajma'in, dan manusia seluruh. Tidak beriman, tidak sempurna akidah, sehingga menjadikan Nabi yang paling dicintai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut lagi dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu lebih berhak, lebih aula, didahulukan oleh orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari menyebutkan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa perlu kepada orang-orang yang beriman mendahulukan Nabi pada setiap perkara, yang membawa maksud Nabi berhak melakukan apa-apa kepada orang-orang yang beriman, apa sekiranya Nabi SAW nak lakukan, kerana sudah pasti Nabi akan lakukan apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Lalu dia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan ditafsirkan oleh Imam Tabari, sehingga kita, maknanya kalau Rasulullah nak dibunuh, kita dahulukan diri kita dibunuh sebelum Rasulullah. Sampai ke tahap ini berhaknya Rasulullah SAW. Itu dalam ayat. Cuba tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah satu ketika sebab kasihnya dia pada Rasulullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika mana Rasulullah berjumpa dengan Rasulullah, ketika mana Umar berjumpa Rasulullah,
Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi allati baina jambai. Sayyidina Umar cakap pada Rasulullah ketika dia rasa cinta pada Rasulullah. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya pasti engkau itu lebih aku kasih daripada setiap perkara. Lebih aku kasih lebih daripada setiap perkara, kecuali diriku yang ada di dalam jasadku ini. Maknanya Sayyidina Umar nak kata ketika tu dia kasih Nabi lebih daripada yang lain-lain, kecuali diri dia. Maknanya dia lebih kasih diri dia daripada Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Nabi kata, sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang itu, tidak sempurna akidah seseorang itu, sehingga aku menjadi yang paling dicintai kepadanya lebih daripada dirinya. Sayyidina Umar bila dengar macam itu, terus Sayyidina Umar kata, terus bersumpah, walladhi anzalal kitaba alaika, aku bersumpah dengan yang menurunkan kitab kepada engkau, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambai. Sesungguhnya sekarang ini engkau adalah lebih aku sukai daripada setiap perkara, bahkan diriku yang ada di dalam jasadku ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia dengar Umar berkata begitu, maka Nabi pun berkata kepada Umar, Al-an ya Umar, Al-an ya Umar. Rasulullah kata apa pada Sayyidina Umar lepas dia cakap dia tu? Al-an ya Umar, sekarang ini barulah Umar. Apa maksudnya? Dalam kurungan ditafsirkan para muhaddisin, sekarang ini barulah beriman engkau wahai Umar. Maknanya sempurna iman kau bila mengatakan aku lebih dicintai daripada dia. Adakah kita nak kata Nabi lebih-lebih? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi apa yang kita tunggu lagi? Kerana orang-orang ini tidak ada rasa cinta pada Nabi dan tidak cuba explore siapakah Rasulullah, menyebabkan mulut mereka lalai dan bercakap seolah-olah mereka mengetahui segala-galanya. Kenapa? Apa yang salah? Apa yang syirik kita berqasidah? Apa yang syirik kita menyebut-nyebut? Kita menyebutkan tentang busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Apa dia? Busyra lana, berita baik bagi kita, gembira bagi kita. Nilnal muna, kita mencapai keinginan. Zalal ana, dengan kita berselawat mencapai keinginan kita. Zalal ana, hilang segala penyakit. Wafal hana, datang segala keseronokan dan kegembiraan dengan Rasulullah SAW. Bila cinta kuat pada Rasulullah, maka lahirlah pejuang agama Allah yang tidak gentar dan tidak takut. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila cintanya sangat tinggi pada Rasulullah, bagaimana dia memperjuangkan agama Allah. Bagaimana Sayyidina Umar setiap malam sebagai seorang pemimpin mengelilingi Madinah setiap malam, kerana tidak rela dan tidak reba dan takut kepada Allah, takut tidak menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Dia nak tahu, dan yang paling pantang baginya, perempuan menangis, anak menangis kelaparan, perempuan didera, maka dia raut setiap malam untuk mendengar siapakah yang berkeadaan begitu, kerana dia nak membantu dan memberikan kebajikan pada mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab kerana cinta pada Rasulullah SAW. Ini bab akidah. Ini bukan bab main-main. Bukan cinta Rasulullah sebagai pilihan. Tidak, dia satu kewajiban kepada kita semua. Tapi ramainya manusia di zaman sekarang ini tidak jelas dan tidak faham. Apalagi tidak jelas, kami datangkan ayat-ayat Allah, kami datangkan hadis-hadis sahih. Apalagi yang kamu tidak boleh nak menerima? Kalau sekiranya dia tidak boleh menerima hadis-hadis yang dhaif, kemudiannya dengan mendedah dada mengatakan kita kena dahulukan akidah, barulah kita mencintai dan selawat pada Rasulullah, sedangkan dia tidak tahu selok-belok akidah itu adalah dengan melalui Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan, kerana itu di dalam perjalanan kita, kerana itu disebutkan cinta dari segi bahasa apa dia? Cinta itu dari segi bahasa luzum wa thabat. Luzum wa thabat, iaitu berterusan, mesti, dan juga tetap. Bila seseorang itu cintanya tetap, maka
maka tidak ada apa yang boleh mengubahkan dia, dan dia akan berjalan di jalan itu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila kita tidak ada cinta, dia tidak akan datang luzum wal falad. Nampak tak? Kan itu sekejap begini, sekejap begitu. Sekejap semangat, sekejap tak semangat. Sekejap begini, sekejap begitu. Sekejap, Masya Allah, pakaian sekejap rock. Macam mana? Tidak. Tak apa. Bukan kita kata dia tidak cinta, tetapi mungkin cintanya tidak betul-betul full. Dan saya yakin yang datang pada hari ini memang ada cintanya pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan bahawa cinta di dalam bahasa Arab iaitu widad wal mahabbah. Widad kasih, mahabbah sayang. Widad kasih, mahabbah sayang. Kasih sayang pada Rasulullah. Dan bila ditakrifkan cinta pada Rasulullah, iaitu apa dia? Seseorang bila cinta pada Rasulullah, yang membawa dia melakukan segala perkara yang mengharapkan bila Rasulullah tahu perkara itu, Rasulullah akan gembira. Dan dia akan menjauhi segala perkara yang apabila Rasulullah tahu, maka Rasulullah akan bersedih, maka dia akan jauhi musuh-musuh, menjauhi perkara tersebut. Ini cinta Rasulullah SAW yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan tidak ada Tuhan yang boleh memberikan apa-apa manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah sahajalah yang boleh memberikan manfaat mudarat. Dan melalui Rasulullah yang dikurniakan oleh Allah maqam al-mahmud, iaitu syafaat Rasulullah SAW. Itu Rasulullah, bukan Allah. Karena itu Abu Bakar yang lebih sangat-sangat mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mengatakan kalau seluruh umat ini, para ulama mengatakan seluruh umat ini kalau dikumpulkan kasih mereka pada satu darjah dan diletakkan kasih Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, maka akan lebih berat kasih Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila Nabi SAW meninggal, tengok ini seorang yang cinta dan sabar. Apabila meninggal Sayyidina Umar ketika itu baru dan pulang, ketika itu balik, dan bila mendengar orang mengatakan Rasulullah sudah wafat, dia terus membuka pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, aku akan pancung leher. Sebab cintanya sangat, tetapi cintanya sudah menular ke nafsu. Dia sudah jadi tidak cinta yang pure ketika itu, maka dia nak bunuh. Ketika itu Abu Bakar bila tengok suasana yang agak tegang, dan Sayyidina Umar yang seolah-olah tidak ingat nak memancung sesiapa yang katakan Nabi Muhammad sudah wafat, ketika itu Abu Bakar naik ke atas mimbar. Dan ketika itu Abu Bakar berkata, dan Umar tersedar dan melihat Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Kalimah yang tak panjang. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan mati-mati. Dia menyedarkan Umar dan terus jatuh pedang Umar, dan terus menangis, menerima realiti bahawa telah tiadanya Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang beriman, yang faham. Dia cinta Rasulullah, tinggi cintanya, tetapi tetap dia di atas landasan akidah yang betul. Dan kalau betul caranya, maka dia akan menjadi yang paling kuat. Kerana itu setiap kali dalam Al-Quran banyak digandingkan dengan kalimah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kerana dia adalah tali akidah yang paling kuat mengukuhkan kita kepada Allah SWT. Tapi sedihnya di akhir zaman, orang-orang yang kadang-kadang kurang fahamannya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita dan mereka, insyaAllah. Maka tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berterusan kita. Ini bukan dalam bab, kadang-kadang orang kata, Ustaz buat maulid tak ramai pun datang. Kita tidak terasa sedikit pun. Bahkan kita rasa risau kerana masih masyarakat di keliling kita yang tidak nampak nikmat dan besarnya, kelebihan yang sangat besar, yang mereka menganggap bahawa Allah datang-datang saja selawat. Orang nampak bab Nabi ni bab benda biasa-biasa. Kita di Hadramaut tak tengok benda tu dengan pandangan demikian. Kita berpegang kepada agama Allah. Lainlah kalau mereka duduk selawat-selawat tapi dia buat maksiat, saya pun tak nak ikut. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Hadramaut,
Dia orang-orang yang beribadah, yang tidak melakukan benda haram. Bahkan kedai-kedai mereka hanya pada waktu tertentu saja dibuka, waktu petang saja. Kerana waktu-waktu lain itu penuh dengan pengajian, penuh dengan zikir, penuh dengan wirid, yang mana mereka tidak mau meninggalkan. Dan kemudiannya bila petang, barulah benda itu berakhir seketika sebelum masuk maghrib. Ketika itulah baru kedai-kedai mereka dibuka. Dan penuhnya orang datang. Maka seolah-olah mereka keuntungan yang didapat pada hari itu seperti daripada pagi dia buka sampai ke malam. Allah kalau nak begitu sampai ke tahap, Masya Allah. Dan saya yakin apabila datangnya perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Cuma kadang-kadang fahaman dan perbahasan sangat luas. Jangan mudah kita ini bersangka buruk. Kalau kita lihat ada seseorang itu yang nampak tidak aktif di dalam perjuangan, jangan terus kita mendudukan bahawa orang ini pengecut dan tidak mau berjuang di jalan Allah, selagi mana tidak ada dalil-dalil yang jelas dia menolak perjuangan. Lainlah kalau dia menolak perjuangan betul-betul jelas, yang itu kita kena ingatkan dia dan jangan ikut dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab semua orang ada perjuangannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walau sekecil-kecil umat Islam itu, kan itu Islam itu sebagai bangunan. Ada yang di bahagian atas, ada yang di bahagian kanan, ada yang dibagi, ada yang mengukuhkan pasak, ada yang bahagian piling, dan ada bahagian kecantikan Islam. Sesuatu bangunan yang kita nak tengok pertama kukuhnya bangunan itu, maka ada yang mempiling. Kerjanya piling aja. Maka bila piling lahir bangunan itu, bangunan yang kukuh. Dia melahirkan ulama-ulama. Dia mendatangkan dalam hati mereka itu akidah, mahabbah, kasih, sehingga mereka itu naik menjadi kukuh. Dan ada sebahagiannya yang mencantikkan bangunan itu, yang mengimbang bangunan. Ada yang di belah kanan dan ada yang belah kiri. Dan ada yang mencantikkan bangunan itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan ada yang duduk di atas sekali, yang untuk mengikuti, yang untuk diikuti sebagai seorang pemimpin yang memimpin masyarakat ke arah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak setiap sudut itu dan melakukan setiap kerja itu, maka kuatlah Islam. Dan alhamdulillah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada Sabtu malam Ahad juga kita ada buat Kuala Langat Berselawat, anjuran Dr. Halimah Sedih, Expo Kerajaan Negeri di Pantai Morib. Maka mudah-mudahan bawalah anak-anak kita, tuan-tuan rahmati Allah, yang mana suara di situ mungkin lebih kuat, yang mana kita nak menerangkan. Saya nak menerangkan sedikit berkenaan dengan soal akidah dan kepentingannya tentang Rasulullah SAW. Apabila supaya mereka sedar benda yang kita bawa ini bukan berhibur semata-mata, tetapi nak membalikkan kepada asal ikatan yang sebenarnya, kemudiannya dia akan cantik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Cubalah tuan-tuan kaji pejuang-pejuang agama Allah, start daripada awal sampai sekarang, start daripada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Abu Ala Al-Maududi, cuba kaji mereka, bagaimanakah mereka dengan Rasulullah SAW, bagaimana hati mereka dengan Rasulullah SAW. Dan itu ada yang melihat Rasulullah. Kita ni nak ikut Rasulullah seluruhnya mungkin tak sempurna, tak mampu di akhir zaman. Maka ada yang melihat cintakan akhlak Rasulullah, maka lahir akhlak Rasulullah itu pada diri mereka. Ada yang nampak perjuangan Rasulullah SAW, nampak perjuangannya cukup hebat. Ada yang suka muamalatnya Rasulullah, sehingga orang suka bermuamalah dengannya di mana-mana sekalipun, maka mendapat bahagian masing-masing. Dan ada di kalangan kita yang dapat banyak, hampir-hampir sampai 100%. Ilmu dia dapat datangnya daripada Rasulullah, akhlaknya dia pun dapat daripada Rasulullah, perjuangannya juga dapat daripada Rasulullah. Akhirnya sempurna dia. Dan itu dia gabungkanlah kekurangan-kekurangan itu, maka akan datang kesempurnaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Sebenarnya saya minta Ustaz Abdullah menyampaikan, tapi dia mengatakan bahawa suruh saya saja menyampaikan. Rugi itu sedikit malam ini, tak dapat mengambil faedah. Tanya Ustaz Ashfaq pula, dia kata lain kali. InsyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ustaz kita ialah Ustaz Ahmad, duduk kat belakang pula, jadi tak boleh nak suruh cakap. Dan ada di kalangan tuan-tuan sebenarnya yang mungkin yang banyak lebih ilmunya. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan memberkati majlis kita, insyaAllah. Dan saya rasa cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah menguatkan akidah kita dengan jalan yang benar dan mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah kata, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Maka
Ya, Allah meletakkan syarat. Kalau kamu dakwa, kamu mendakwa kamu cinta Allah, itu kata cinta Allah, maka ikut Muhammad. Aku nak tengok kau ikut Muhammad macam mana. Dan tidak akan mampu orang mengikut Muhammad kecuali dengan dimulakan cinta kepada Muhammad. Maka ikutannya akan cantik. Baru Allah kata, yuhibbukumullah, baru aku balas cinta kamu. Kalau tak, hidung tak mancung, pipi tu sorok-sorok. Kalau cakap cinta Allah, Allah tak cinta. Sebab apa dia tak ikut Nabi Muhammad SAW? Yuhibbul mahbub, mahbub. Siapa yang mengasihi yang dikasihi, dia pun dikasihi. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, sebagaimana Ustaz Muhadir Dijul sebut dalam fikir tentang riwayat, iaitu kan apabila Fir'aun mengejar Nabi Musa, kan semuanya ditenggelamkan laut. Tuan-tuan tahu tak siapa yang selamat? Seorang saja. Maka bila dia tengok siapa yang selamat ini, rupanya orang ini orang kafir juga, pengikut Fir'aun juga, tapi selamat. Rupanya bila cek-cek, rupanya dia ni pelakon, pelawak. Dan dia yang paling seronok bila melakonkan Nabi Musa. Dia suka melakonkan Nabi Musa pakai jubah bawa tongkat. Orang duk pakai gelak kan dia. Tapi dia kata dia suka. Suka. Sebab cara Nabi Musa tu dia suka. Cuma dia dah pelawak, tapi dia suka Nabi Musa, dia bawa. Dengan sebab dia tu berlakonkan Nabi Musa, Allah selamatkan dia daripada ditenggelamkan, daripada tenggelam bersama Fir'aun. Macam mana kalau orang yang betul-betul siddiq, kasih pada Rasulullah SAW dan Allah SWT. Allah, mudah-mudahan kita ditunjukkan Allah dan dipilih kita, insyaAllah. Doa-doa kita tadi pun kita minta semua Allah SWT. Tadi qasidah tadi disebut apa? Tubna, semua jami'an. Minta Allah tuliskan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Jadi wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita berkata Allah. Saya cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkati dengan apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ianya diberkati Allah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa, insyaAllah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتججنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، داره وحبيبه
وانصر لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقطع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عامراتنا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت فيه الصبا والصوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين Al-Qabul, amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan rahmat Allah, selesai kita. Mudah-mudahan malam ni kita tidur bermimpi kita Rasulullah SAW. Kita mohon pada Allah SWT agar dapat istiqamahkan kita kalau sekiranya sudah bermimpi, setiap hari bermimpi Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin. Maka insyaAllah pada malam ini Syahid ada apa-apa? Ada apa? Ada? Dia jamuan. Alhamdulillah. Semua nak tengok, nak tanya dulu ada ke tidak. Alhamdulillah setakat ni maintain ada lah. Start daripada mula itu. Siapa tabarak kali ni? Ada orang tabarak? Madrasah tabarak. Masya Allah. Ta'am karim dawa. Makanan mulia, ubat. Jadi Imam Syafi'i kata makanan mulia ubat. Maka makanlah. InsyaAllah. Mudah-mudahan niat baik, syifa. Mudah-mudahan semua daripada penyakit hati, luar dan dalam, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.
Betul tak? Ya. Itu dia.